Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Di Bawah Meja Kopi. Yang terlena, sedar-sedarkan. Yang tersedar, dengar-dengarkan. Yang terdengar, fikir-fikirkan. Pada suatu pagi yang tenang, Khalid membaca akhbar di Kopitiam Arsad. Sehelai demi sehelai akhbar itu dibacanya. Khalid juga mencari berita yang ditulis oleh rakan sekerjanya, Amru, di dalam akhbar tersebut. Ya, Khalid juga seorang wartawan. Tetapi berita kisah sepatutnya menjadi tugas iaitu telah diserah kepada Amru. Dia penat, sebetulnya tidak mampu untuk meneruskan laporan kes tersebut. Khalid akhirnya menjumpai berita yang ingin dibacanya. Dia membaca beberapa perenggan berita tersebut dan dia berhenti setelah membaca nama suspek yang terbabit di dalam kes tersebut. Dia menghirup sedikit kopi yang dipesannya tadi dan menghembuskan satu nafas yang berat sekali. Maafkan aku, lafaz ringkas tetapi sangat berat bagaikan duri di tekak Khalid apabila melafazkannya. Ya, 2 bulan lalu nama Mansur timbul kembali dalam kehidupan Khalid. Khalid dan Mansur 2 orang sahabat karib ketika di sekolah menengah dahulu. Di mana ada Mansur, di situ ada Khalid. Mansur seorang yang agak rendah tetapi berbadan tegap, lincah dan cergas, melayakkan yang digelar olahragawan ketika zaman persekolahan. Khalid pula berkacamata, tinggi serta kurus dan antara pelajar yang terkehadapan dalam acara-acara penulisan sastra seperti penulisan kreatif, sajak, pantun dan pelbagai jenis sastra sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Walaupun mereka berdua mempunyai banyak perbezaan, tetapi perkara itu tidaklah membataskan persahabatan 2 sahabat karib ini. Beberapa minggu sebelum menghadapi ujian SPM, Khalid mengajak Mansur untuk menelaah pembelajaran bersama. Memang rutin mereka pada hari malam begitu. Mereka juga akan lebih banyak bersembang daripada mengulang kaji pelajaran. Ya, 2 bulan lalu, tiba-tiba Khalid juga menyumpai berita. Dia risau, aku nak jadi wartawan, menulis berita-berita yang sahih dan benar yang dapat menyedarkan masyarakat. Aku dengar kadang-kadang wartawan ini suka mengubah atau mengadakan berita yang sensasi. Tidak sikit juga yang mengadakan berita yang menimbulkan persepsi dan fitnah. Jadi, aku nak jadi wartawan yang berwawasan dan beretika dalam menulis. Aku akan menulis berita yang benar walaupun perkara itu pahit bagi aku menulisnya. Kebenaran tetap kebenaran. Mansur kagum akan azam dan cita-cita sahabat karibnya itu. Dia anggap Khalid mempunyai satu tujuan yang jelas dalam hidupnya. Dia walaupun terkenal di sekolah tersebut, tetapi dia sendiri tidak tahu kemampuan dirinya untuk masa hadapannya nanti. Dia risau akan keputusan SPM nanti kerana peperiksaan percubaan SPM yang lepas dia memperolehi keputusan yang agak teruk. Beberapa bulan yang berlalu, igaman Mansur benar-benar terjadi. Dia memperolehi keputusan yang tidak cemerlang, manakala Khalid mempunyai keputusan yang cemerlang dan melayakkan dirinya untuk menyambung pelajaran di universiti tempatan dalam bidang diminatinya. Semenjak itu, mereka agak renggang kerana keterbatasan untuk berjumpa antara satu sama lain. Hampir 10 tahun berlalu, Khalid dan Mansur sudah tidak menghubungi antara satu sama lain. Hinggalah pada suatu hari, Khalid ternampak kelibat Mansur yang lengkap berpakaian seragam anggota polis Diraja Malaysia di kaca televisyen bersama anggota-anggota polis yang lain. Ketika itu, Mansur adalah salah seorang anggota PDRM yang berjaya membuat serbuan di salah sebuah permis pusat hiburan di ibu kota yang menjalankan perniagaan yang haram. Dia berasa teruja kerana sudah lama tidak berjumpa dengan sahabat karibnya itu. Usai menonton berita tersebut, Khalid menelefon kenalan di pejabat berita untuk mendapatkan nombor telefon ibu pejabat tempat Mansur bertugas. Akhirnya,
Khalid dapat menghubungi Mansur dan berjanji dengannya untuk bertemu di Kopitiam Arsad. Di Kopitiam Arsad, Khalid melihat seorang lelaki berbaju kemeja kelabu, lengkap berjaket hitam berserta topi hitam. Walaupun hampir 10 tahun tidak bertemu, bentuk tubuh Mansur masih tidak banyak berubah. Badannya masih sasar walaupun perutnya makin buncit sedikit. Dan yang membezakan Mansur yang dulu dan sekarang hanyalah mukanya yang sedikit berjambang dan berkumis. Khalid menyapa Mansur dan kelihatannya dua orang sahabat karib ini bergembira bertemu satu sama lain di lama tidak bersua muka. Setelah lebih 2 jam bersembang kosong di kopitiam tersebut, Khalid minta izin untuk pulang ke pejabat berita untuk menyiapkan laporan berita. Mansur mempelawar Khalid untuk menghantarnya pulang, memandangkan kereta Khalid masih di bengkel. Pelawaan Mansur itu disambut baik oleh Khalid. Mereka berdua menaiki kereta Honda Civic Type R keluaran terbaru. Deruman enjin yang bingit itu menunjukkan kereta Mansur itu telah diubah suai. Khalid kagum dengan kereta Mansur yang merupakan kereta idaman ramai lelaki di Malaysia sekarang. Mereka berdua asyik bersembang dan berjumpa di Kopitiam Arsad. Sejak pada hari itu, mereka berdua asyik berjumpa di Kopitiam Arsad atau Khalid akan menziarahi keluarga Mansur di rumah. Pada suatu malam, Khalid berjumpa dengan Mansur seperti biasa. Mereka berdua bersembang sambil menikmati kopi kegemaran mereka di Kopitiam Arsad. Bagi mereka, kopi yang dibaca di Kopitiam Arsad sangat istimewa kerana pemilik kopitiam tersebut berasal daripada Arab. Aroma kopinya berbeza dengan aroma kopi di kedai-kedai kopi yang lain. Mereka pasti akan makan minum di meja yang sama, iaitu meja kiri paling hujung di kedai kopi tersebut. Tersorot tetapi masih selesa untuk menikmati secawan kopi buatan Arab. Khalid meluahkan rasa berkaitan liputan kes rasuah yang perlu ditulisnya. Mansur agak terganggu dengan bualan topik mereka antara mereka berdua. Dia pulang dengan sedikit rasa gelisah dan rimas. Dan buat pertama kali, kopi kegemaran Mansur itu terasa kelat. Tak sedap je perbualan malam itu. Khalid juga pulang awal. Ketika dalam perjalanan tempat letak kereta, Khalid tengah ditahan 2 orang lelaki berbadan tegap. Garang salah seorang daripada mereka menunjukkan rencana polis. Khalid agak ketakutan. Pada hari Minggu, kebiasaannya Mansur akan berehat di rumah, merehatkan kepalanya asyik berfikir tentang laporan-laporan kes yang bertimbun untuk disiapkan. Kadang-kadang waktu rehat Mansur juga akan terganggu apabila isterinya Rohayu datang kepadanya sambil bercekak pinggang dengan muka yang mencebik seperti waktu sekarang. Setiap kali panggilan seperti itu diterima Mansur, pasti akan timbul 2 perasaan di hatinya. Seronok tapi risau. Seronok menerima habuan, risau akan akibat jika terbongkar. Mansur menelefon Khalid untuk memberitahunya yang dia tidak dapat berjumpanya seperti biasa di Kopitiam Arsad kerana ada urusan lain dengan orang lain di sana. Mansur dengan jaket kegemarannya sudah memesan secawan kopi untuknya dan segelas jus apple untuk Lim Chowkit. Dia sedang menunggu ketibaan Lim. Tiba-tiba telefonnya berbunyi. Sangkaannya Lim, tetapi bukan Lim. Dia mengangkat telefon itu. Rupanya Khalid yang menelefonnya. Beberapa minit kemudian, Lim sudah sampai dan mereka berborak dengan dalam keadaan yang agak tegang dan agak serius sedikit. Mungkin kerugian yang banyak terpaksa ditanggung geng-geng mereka kerana menjalankan perniagaan haram di sebalik perniagaan sah di sisi undang-undang yang sebagai helah. Lim cuba bermain emosi dengan Mansur. Dia tahu bagi senyap orang macam Mansur, dengan hulur sedikit duit kopi sudah memadai. Lim cuba untuk menghulur duit kopi itu di bawah meja kopi mereka kepada Mansur. Ketika Mansur cuba untuk mengambil sampul berisi duit tersebut, dia terperasan ada sesuatu di bawah meja kopi mereka.
Sebagai anggota polis, dia dengan senang dapat mengecam alat tersebut. Perakam suara. Tiba-tiba 4 orang lelaki berbadan tegap menahan mereka dan menyuruh mereka berdua menyerah. Dan mereka tertangkap. 2 orang berseragam polis, 2 lagi berpakaian biasa, berkacamata hitam serta topi hitam. Rupa-rupanya salah seorang daripada mereka adalah anggota SPRM. Mansur dan Lim telah ditangkap kerana jenayah salah laku rasuah dan pecah amanah. Di luar kopitiam tersebut ada sepasang mata yang mengintai kejadian tersebut. Khalid menyaksikan sahabatnya yang ditangkap oleh SPRM dan PDRM. Dia membantu sedikit sebanyak pihak berwajib dengan meletakkan perakam suara di bawah meja kopi yang biasanya Mansur dilepak. Pihak SPRM juga bertanya sedikit tentang gerak kerja Mansur. Perakam suara itu akan dijadikan bukti di mahkamah. Berita yang dibaca oleh Mansur itu adalah duit kopi di bawah meja kopi. Berita itu mengenakan seorang pegawai polis, Mansur bin Ibrahim, nama pegawai tersebut. Sahabat karib sendiri, air matanya menitis kerana membaca nama suspek yang terbabit di dalam kes tersebut. Walaupun tiada sesiapa di kedai kopi tersebut, tiada Mansur, tiada Lim Coki, tiada duit kopi, hanya dia dan secawan kopi yang berada di situ di Kopitiam Arside. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita perlulah membuat sesuatu kerja dengan jujur dan amanah supaya yang rezeki yang kita perolehi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.